Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Dan pada hari ini adalah saya bagi pihak bahagian ahli akademik, Profesor Madya Dr. Ismadi bin Mat Badaruddin akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan akademik, hal-hal akademik insya-Allah. So, pertamanya selamat datang kepada pelajar-pelajar baharu ke UiTM. Saya bagi pihak bahagian ahli akademik merasa berbangga kerana anak-anak telah pun melanjutkan pelajaran ke UiTM. Saya mengucapkan tahniah. Tahniah atas dua sebab. Yang pertama adalah anda mengambil keputusan untuk meneruskan pengajian. Bukan mudah untuk meneruskan pengajian. Sebab apa? Kalau kita lihat rakan-rakan kita di luar sana, ada yang meneruskan pekerjaan, telah mendapat income, rakan-rakan kita telah dapat membeli aset, motor, kereta, tetapi anda memilih untuk berjuang, berkorban masa, belajar demi untuk menambah ilmu. Itu salah satu pengorbanan yang saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar. Yang keduanya, saya ucapkan tahniah kerana memilih UiTM, Universiti Teknologi Mara sebagai penyambung untuk kamu menuntut ilmu. Sebenarnya, mengapa kita perlu bangga dengan UiTM? Yang pertama adalah UiTM ada menawarkan kursus-kursus kepada Melayu Bumiputera sejak tahun 1956. Bermula dengan Dewan Latihan Rida, kemudian 1965 Maktab Mara, diteruskan 1967 ditukar kepada Institut Teknologi Mara, dan 1999 dia menjadi Universiti Teknologi Mara. Dan Universiti Teknologi Mara ini merupakan universiti terbesar di Malaysia, bahkan boleh kita katakan di Asia Tenggara. Kita mempunyai pelajar-pelajar kita yang mendaftar kurang lebih 180,000. Kita mempunyai staf kurang lebih 17,000 lebih, dan kita mempunyai alumni sebanyak 840,000 lebih. Inilah kekuatan UiTM yang telah pun menyumbang kepada ekonomi di Malaysia, yang mana kita rasa kalau UiTM tak ada, Melayu kita Bumiputera juga tidak dapat pekerjaan yang baik dan tidak dapat menyumbang kepada negara. Okey, saya teruskan kepada UiTM Melaka. Alhamdulillah, UiTM Melaka adalah merupakan salah satu UiTM di peringkat cawangan. Kita ada 13 universiti UiTM cawangan, dan UiTM Melaka adalah merupakan cawangan negeri yang mempunyai 3 kampus. Yang pertama, kampus Alor Gajah. Yang kedua adalah kampus Bandaraya Melaka, dan yang ketiga adalah kampus Jasin. Dan kita mempunyai pelajar seramai 14,960 buat masa ni data kita, dan antara kampus cawangan negeri yang kedua terbesar selepas Perak. Dan alhamdulillah, fasiliti kita amat baik, dan di sini kita menawarkan beberapa program, dan kita mempunyai fakulti-fakulti. Contoh fakulti yang kita ada adalah fakulti yang paling besar, fakulti pengurusan dan perniagaan. Dan kita ada fakulti yang kedua besar, iaitu fakulti sains, komputer dan matematik. Kita ada juga fakulti perakaunan. Kita juga ada fakulti pengurusan hotel dan pelancongan. Kita juga ada fakulti seni lukis dan seni reka.
Fakulti Pengajian Komunikasi dan Pengajian Media, dan akhir sekali ialah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi. Dan kita ada pusat servicing yang terdiri daripada Akademi Pengajian Islam dan Contemporary yang memfokuskan isu-isu Islamik. Dan kita ada satu lagi pusat servicing kita yang dipanggil Akademi Pengajian Bahasa yang menawarkan kursus-kursus yang berbentuk bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Perancis, bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain di dunia ini. Dan kita ada satu lagi jabatan yang dipanggil Jabatan Undang-Undang. Itu dalam ruang lingkup di peringkat tabir urus, insya-Allah. Seterusnya saya teruskan tentang matlamat kita ke sini. Matlamat kita di sini, core business kita adalah belajar. Core business kita adalah belajar, dan dalam aspek akademik sudah pastilah bila pelajar-pelajar masuk ke universiti UiTM, yang pertama kita kena memastikan kita fokus pada akademik dan graduate on time. Itu objektif universiti untuk memastikan anda boleh tamat dalam tempoh pengajian. Dan itulah juga anak-anak, pelajar-pelajar perlu pastikan tamat dalam tempoh pengajian. Sebab apa kita katakan tamat dalam tempoh pengajian itu penting? Sebab jika kita tak tamat, bermakna kita terpaksa tambah 1 semester, 2 semester. Dan ruang masa itu sebenarnya, katakanlah 1000 orang tak tamat. Maknanya kita tidak dapat menempatkan pelajar-pelajar adik-adik kita untuk masuk ke UiTM disebabkan terpaksa menampung kamu yang 1000 orang ni. Itu risiko, dan juga kerajaan terpaksa membelanjakan lebih dari segi subsidi dan sebagainya. Yang kedua ialah bila kita masuk ke universiti, kita kena pastikan dari aspek soft skill kita. Soft skill kita, kita bukan saja belajar mungkin kita boleh spend 70%, tapi another 30% ni kita mesti pastikan kita dapat menguasai pelbagai-bagai soft skill. Dan insya-Allah UiTM di peringkat HCP menawarkan pelbagai-bagai dari segi sukannya, dari segi kemahirannya, dari segi pengucapan awam, dari segi badan uniform dan sebagainya. So carilah kekuatan kita di mana dan teruskan dengan soft skill itu. Dan yang ketiga ialah kita bila kita tamat saja kita mesti menjadi orang yang memberi manfaat dan berilmu. So maknanya kita keluar saja kita akan dapat pekerjaan. Inilah matlamat kita, iaitu Graduate Employability, GE kita. So maknanya bila kita tamat kita mesti dapat bekerja. Dan insya-Allah dengan pekerjaan itu kita dapat apa? Dapat memberi manfaat kepada diri kita, keluarga kita, ibu bapa kita, dan membalas jasa-jasa mereka, insya-Allah. Okey, saya terus masuk kepada isu-isu akademik yang lebih penting bagi bahagian ahli-waris akademik. Seperti yang kita tahu bahawa dalam universiti, GPA dan CGPA adalah pengukur kepada pencapaian pelajar-pelajar di universiti. Yang mana ada yang daripada STPM atau matrikulasi, insya-Allah faham CGPA ataupun GPA ini. Saya tidak akan menerang lanjut, tetapi insya-Allah di peringkat fakulti nanti perjumpaan anak-anak pelajar akan diterangkan dengan lebih lanjut bagaimana pengiraan CGPA. Tetapi saya nak maklumkan bahawa kita perlu pastikan bahawa kita kena tahu bagaimana hendak mengira CGPA. Okey. ARCA. Apa itu ARCA? Stand for what? ARCA is A adalah academic matters. Kita kena fokus pada akademik. Yang kedua, R ialah regulation, peraturan-peraturan akademik.
C ialah kalender. Kita kena tahu kalender akademik, bila tarikh dan bila tarikh tamat yang sebagainya. Dan akhir sekali adalah A adalah advisor. Kita mempunyai penasihat akademik kita. Okay, saya pergi kepada peraturan akademik, regulation. Sebenarnya ada satu buku. Saya harap pelajar-pelajar dapat download buku tersebut, cari yang bernama Peraturan Akademik bagi Diploma dan Sarjana Muda Pindaan 2017. Di dalam peraturan akademik ini merupakan hak pelajar-pelajar untuk memastikan bahawa proses-proses pembelajaran di peringkat akademik ini berjalan dengan lancar. Contohnya di dalam buku akademik ni kita ada bagaimana kita nak mengekalkan status sebagai seorang pelajar. Ni pelajar kena tahu bagaimana untuk mendaftar subjek, bagaimana untuk protokol peperiksaan, cuti khas, bahkan bagaimana kita nak merayu meneruskan pengajian jika result kita tidak bagus dan sebagainya. Semuanya ada dipanggil dalam peraturan akademik. Ada 9 faktor atau 9 fakta utama di dalam peraturan akademik. Saya harap pelajar-pelajar dapat download dan melihat peraturan akademik ini. Okey, saya nak fokuskan tentang kitaran akademik pelajar. Sebenarnya belajar di universiti tidaklah semudah seperti belajar di peringkat sekolah. Kalau di SPM, anda kena mahir daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 subjek. Kalau ambil di peringkat tingkatan 3 PT3, anda kena mahir daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Tetapi universiti, kemahiran anda ini perlu anda fokus dalam satu semester saja, 4 bulan saja, 17 minggu saja. Jika anda fokus kemahiran-kemahiran ini, insya-Allah anda akan berjaya mendapat GPA yang baik. Okey, kitaran akademik kalau kita boleh lihat, yang pertama bermula dengan kita perlu mendaftar kursus. Perlu mendaftar kursus mengikut kumpulan, dan kemudian kita perlu bayar yuran pengajian, kemudian kuliah bermula, kemudian kita kena pastikan kita buat validasi pendaftaran kursus. Kita kena semak sama ada kita ini bertaraf, gugur taraf ataupun tidak. Kita kena isi SUFO. Apa SUFO ni? Student Feedback Online. Sebenarnya pelajar-pelajar boleh menilai pensyarah-pensyarah kita. Kemudian kita kena rujuk jadual waktu peperiksaan. Kemudian kita kena cetak slip peperiksaan dan duduk peperiksaan, dan akhirnya semak keputusan peperiksaan dan juga tamat satu semester. Inilah proses circle kita dalam satu semester. Sehinggalah 2 tahun setengah, 3 tahun ataupun 4 tahun, 5 tahun, akhirnya kita tamat pengajian kita. So tak sukar kan untuk pembelajaran di universiti. Cuma kita kena pastikan sebagai seorang pelajar, kita kena pastikan status kita sebagai pelajar itu perlulah aktif. Jika kita tidak buat 3 faktor ini, 3 perkara ini, status anda akan menjadi gugur taraf. Yang pertama ialah kita perlu mendaftar sebagai pelajar UiTM. Ini semester 1, insya-Allah tak ada masalah. Yang kedua, kita perlu menjelaskan yuran pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan. Ini kena buat setiap semester. Dan yang ketiga, kita perlu mendaftar kursus pada setiap semester, sekurang-kurang 1 kursus. Kursusnya ada subjek. Tak buat, maka kita consider sebagai gugur taraf. Kita sebenarnya ada boleh daftar di dalam student portal melalui online. Okey. Seterusnya, setiap pelajar sebenarnya akan diberikan seorang dipanggil penasihat akademik. Penasihat akademik akan membantu anda secara personalnya jika kita ada masalah.
So nanti bila masuk ke UiTM Melaka nanti, anda akan dapat penasihat akademik, jumpa dia, dapatkan maklumat. Dia adalah orang yang paling dekat dengan kamu, ibu atau bapa kamu. Kemudian barulah koordinator program, dan kemudian di peringkat fakulti barulah ketua pusat pengajian. Okey. Saya berharap bahawa pelajar-pelajar akan terus cemerlang bila berada di UiTM Melaka ini. InsyaAllah kami sebagai pensyarah akan memberikan komitmen yang baik untuk memastikan anda semua dalam keadaan baik, mendapat pelajaran. Tapi yang pentingnya adalah anda sendiri, komitmen anda, masa anda. Sebab apa? Tidak ada siapa yang memantau anda kecuali anda sendiri. Ingatlah firman Allah SWT dari surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan sesuatu kaum itu sehingga mereka sendiri, kita sendiri merubahnya. InsyaAllah anda adalah insan yang terpilih. InsyaAllah saya yakin anda semua akan membuat yang terbaik, tamat dalam tempoh yang ditetapkan dan memegang segulung ijazah ataupun diploma. Sekian, saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.